Tak ada. Oh. Ni kita punya baru ni. Baru. Teknologi baru ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallima taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara kita menunggu azan Isya ni, kita hidupkan malam ni dengan amalan membaca kitab Fadailul Ramadan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sepenuh bulan Ramadan ni, Allah Subhanahu wa taala beri kita semua taufik untuk menghidupkan amal kesolehan sepanjang bulan Ramadan ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Hamidan wa musalliyan wa musallimah. Ini adalah terjemahan beberapa hadis berkenaan dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rahmatul lil alamin begitu sekali bersungguh-sungguh memberi galakan dan menerangkan fadilat-fadilat tentang setiap perkara kepada umat Islam. Kesyukuran dan penghargaan yang sebenar ialah dengan mengamalkannya bersungguh-sungguh. Namun demikian, kerana kecuaian dan tidak gemarnya kita semua terhadap agama yang begitu ketara dan bertambah hari demi hari, sehingga untuk beramal dengannya adalah jauh. Bahkan kita tidak lagi memberi tumpuan dan perhatian kepadanya, sehinggalah pengetahuan tentangnya pun sudah sangat berkurangan dalam kalangan orang ramai. Maksud lembaran-lembaran ini adalah supaya imam-imam masjid, para hafiz-hafiz Quran yang mengimami solat sunat tarawih, dan mereka yang bijak pandai, yang mempunyai sedikit sebanyak kegairahan agama, membaca dan memperdengarkannya di masjid-masjid dan perhimpunan-perhimpunan pada permulaan bulan. Maka diharapkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala ini, melalui keberkatan sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua akan lebih menghargai dan lebih memberi tumpuan kepada keberkatan-keberkatan pada bulan yang mulia ini, supaya ia menjadi perantaraan untuk menambahkan amalan baik kita dan mengurangkan amalan buruk kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya dengan sebab kamu Allah Subhanahu wa taala memberi hidayat kepada seseorang, maka ia adalah lebih baik daripada unta-unta merah yang dianggap sebagai satu harta yang paling bernilai. Bulan Ramadan yang diberkati sebenarnya adalah satu anugerah yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Islam. Namun ia hanya akan menjadi anugerah kepada kita jika kita benar-benar menghargainya. Kalau tidak, kitalah yang rugi. Kita tidak akan memperolehi apa-apa
kecuali melaungkan Ramadan sahaja sepanjang bulan tersebut. Dalam satu hadis terdapat kenyataan, sekiranya manusia itu mengetahui apakah itu Ramadan, maka umatku akan berkeinginan bahawa sepanjang tahun itu merupakan Ramadan. Setiap orang faham bahawa untuk berpuasa sepanjang tahun adalah satu perkara yang sangat susah, tetapi apabila dibandingkan dengan pahala bulan Ramadan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa orang ramai akan bercita-cita agar sepanjang tahun itu merupakan Ramadan. Dalam satu hadis dinyatakan bahawa berpuasa pada bulan Ramadan dan berpuasa 3 hari setiap bulan akan menghilangkan kekotoran dan was-was di dalam hati sanubari. Dalam satu hadis dinyatakan bahawa berpuasa pada bulan Ramadan dan berpuasa 3 hari setiap bulan akan menghilangkan kekotoran dan was-was di dalam hati sanubari. Jadi puasa 3 hari setiap bulan itu adalah puasa hari-hari putih, iaitu puasa sunat 3 hari pada hari ke-13, hari ke-14 dan hari ke-15 bulan Islam, yang mana dinamakan hari-hari putih. Jadi kalau kita nak puasa 3 hari itu 13, 14, 15. Kalau nak bekam 15, 16, 17, bukan 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, khalas. Jadi kita puasa putih ni 13, 14, 15. Dia ada kaitan dengan pasang surut air laut. Dia ada kaitan dengan peredaran syamsi wal qamar, matahari dan bulan. Jadi bulan Islam, bukan bulan orang putih. 13, 14, 15 kalender Islam. Jadi kalau kita nak puasa, dia ada kaitan dengan peredaran bulan, matahari, kan. Jadi lepas pada tu sunnah kita bekam. Kalau nak bekam, itu antara hari-hari yang kita nak. Jadi kita bekam 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ni bekam bagi orang sihat. Kalau orang tak sihat, dia boleh bekam waktu lain lah. Tapi bagi orang sihat yang amal sunnah bekam, dia ambil waktu bekam. Jadi puasa, dalam satu hadis dinyatakan bahawa berpuasa pada bulan Ramadan dan berpuasa 3 hari setiap bulan akan menghilangkan kekotoran dan was-was di dalam hati. Pastinya ada sesuatu kelebihan sehingga para sahabat ridwanullahu ajmain tetap menjaga puasa Ramadan dalam perjalanan jihad, walaupun telah berkali-kali diberi izin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuka puasa, sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam terpaksa mengeluarkan perintah melarang mereka, yakni para sahabat, daripada meneruskan puasa mereka. Maka dalam kitab Imam Muslim, di dalam Sahih Muslim, terdapat satu hadis yang menyatakan bahawa para sahabat ridwanullahu ajmain telah berhenti di suatu tempat dalam satu perjalanan, yakni ghazwah. Keadaan cuaca pada waktu itu terlalu panas dan kedaifan begitu sekali sehingga setiap orang tidak mempunyai kain yang cukup untuk melindungi diri mereka daripada kepanasan cahaya matahari. Ramai orang yang melindungi diri mereka daripada sinaran matahari dengan hanya menggunakan tangan-tangan mereka sahaja. Dalam keadaan sedemikian pun ramai antara mereka, yakni para sahabat ridwanullahu ajmain, yang masih berpuasa sehingga tidak mampu lagi untuk berdiri, lalu menyebabkan mereka rebah dan jatuh. Terdapat juga sekumpulan para sahabat ridwanullahu ajmain yang berpuasa hampir-hampir sepanjang tahun. Begitu banyak hadis yang menerangkan berbagai-bagai kelebihan tentang Ramadan telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sememangnya di luar kemampuan orang yang serba kekurangan seperti saya ini untuk mengumpulkannya ke semua sekali, tetapi saya juga terfikir
sekiranya saya menulis tentang tajuk ini secara lebih terperinci, maka para pembaca akan merasa jemu. Pada zaman kita ini, perasaan tidak ambil peduli terhadap urusan-urusan agama begitu ketara sekali, sehingga tidak perlu diterangkan lagi. Ketidakindahan terhadap ilmu agama dan amalan-amalan agama begitu berleluasa. Hal ini dapat dilihat sekiranya seseorang itu merenung keadaan dirinya. Oleh kerana itu, berpadalah dengan 21 hadis yang telah saya bahagikan kepada 3 bab. Bab yang pertama, kelebihan-kelebihan bulan Ramadan yang mengandungi 10 hadis. Bab yang kedua, penerangan tentang Lailatul Qadar yang mengandungi 7 hadis. Bab yang ketiga, penerangan tentang iktikaf yang mengandungi 3 hadis. Dalam bahagian penutup kitab ini diakhiri dengan satu hadis yang panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya dan keberkatan kekasihnya menerima kitab ini, Fadilat Ramadan, dan memberikan juga kepada saya yang berdosa ini taufik untuk mendapatkan manfaat daripada keberkatannya. Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahmatullah alaih, Ramadan 1349 Hijriah. Bab yang pertama, hadis yang pertama, kelebihan-kelebihan bulan Ramadan. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu berkata bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kami pada hari terakhir bulan Sya'ban, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kamu satu bulan yang agung lagi diberkati, satu bulan yang pada bulan itu terdapat satu malam, yakni Lailatul Qadar, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa pada siang hari sebagai satu amalan fardu dan berdiri pada malam hari, yakni bersolat tarawih sebagai satu amalan yang sunat. Sesiapa yang cuba menghampiri Allah Subhanahu wa taala pada bulan itu dengan mana-mana amalan sunat, maka seumpama seseorang yang telah menunaikan satu fardu pada bulan-bulan yang lain. Dan sesiapa yang menunaikan satu fardu pada bulan itu adalah seumpama seseorang yang menunaikan 70 fardu pada bulan-bulan yang lain. Jadi solat di bulan Ramadan, sekali kita solat sunat, dia menyamai solat fardu. Jadi sepanjang bulan Ramadan, sunnah kita jagalah, kita punya semayang sunat dia. Semayang sunat yang kita kena jaga 12 rakaat muakkadah kan? Itu kita kena jagalah kan? Kalau mazhab Syafi'i dia sebut 10, Hanafi 12. Tapi bagus kita jaga 12 kan? 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Jadi jumlah dia 12. Ini sunat kita kena jaga. Kemudian kata Hadraji Maulana Inamul Hasan rahmatullah alaih dalam penerangan tentang wazifah kan? Hadraji dulu pernah pesan tentang wazifah. Antara wazifah yang Hadraji pesan 12 rakaat muakkad, solat witir, isyraq, duha, tahajud. 12 rakaat tu dah termasuklah. 12 rakaat tambahan dia witir. Witir jaga, isyraq jaga, duha jaga. Witir, isyraq, duha, awabin, lepas maghrib awabin dengan tahajud. Ini 5 yang tambahan Hadraji beritahu tentang dalam wazifah ni. Wazifah ni ada beberapa perkara yang Hadraji pesan. Termasuklah 5 amal masjid, masjid kibat kan, 2 taklim, 2 gash kan, zikir pagi petang. Jadi dalam bab solat 12 rakaat muakkadah tu kan, kita jaga semayang sunat qabliyah ba'diyah kita. Kemudian tambahan isyraq kita, duha,
awabin lepas maghrib, witir, tahajud. Jadi semua semayang ni kita mampu buat dalam bulan Ramadan ni. Sebab kalau tahajud dia berkaitan dengan waktu sahur kita. Kita bangun sahur, sebelum kita sahur semayanglah 2 rakaat tu. Kalau malas-malas pun 2 rakaat. Malas pun lagi kuliah qul wallah lah. Cikgu, kuliah qul wallah lah. Kita buat 2 rakaat kuliah qul wallah. Kalau malas lah kan, kalau tahap malas tu. Tapi hebat kalau kita boleh semayang sunat ni dia qanitin. Sebaik-baiknya semayang tahajud bacaan kita panjang kan. Allah suka kita bangun tahajud, semayang kita mungkin 2 rakaat tapi qiyam kita lama kan. Rukuk kita apa? Rukuk kita panjang. Itu the best punya tahajud lah. Tapi kalau kita lemah, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Paling malas pun kuliah qul wallah. Jadi kita bangun waktu sahur tu, solatlah dulu kan. Kalau kita dapat solat 2 rakaat tahajud, 2 rakaat kita dapat bangun, saya kira senang je 2 rakaat. Kalau 30 hari kita puasa, dah 60 rakaat. Takkan Allah Ta'ala tak bagi kita 60 rakaat kita semayang, kita minta dengan Allah tiap-tiap malam. Takkan Allah Ta'ala tak bagi. Mesti Allah Ta'ala tak banyak, Allah bagi sikit kan. Allah mesti bagi. Jadi dalam hadis ini Nabi kata, sesiapa yang cuba menghampiri Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan itu dengan mana-mana amalan sunat, maka seumpama seseorang yang telah menunaikan satu fardu. Semayang sunat, ganjaran dia ganjaran fardu. Dan sesiapa yang menunaikan satu fardu pada bulan itu adalah seumpama seseorang yang menunaikan 70 fardu pada bulan-bulan lain. Jadi kalau kita jaga semayang fardu ni, jangan semayang sendiri kan. Rugilah kita kan. Usahalah untuk jaga takbiratul ula kita. Semayang semasa Ramadan, berusahalah untuk jaga solat fardu berjemaah di masjid ataupun di surau. Rumah kita mungkin tak ada masjid, kita duduk taman, kita ada surau. Itulah masjid kita kan. Itulah masjid kita. Jangan kita semayang kat rumah, melainkan kita uzur syar'i. Kita dah uzur dah tak boleh bangun dah, kaki dah kena potong lah kan, ataupun sakit, ataupun nak keluar rumah tu tak selamat perjalanan. Tapi kita tak ada keadaan macam tu, kita sihat, kita dengar azan, kita ada kenderaan, kita mampu pergi, berusahalah untuk pergi. Jadi bukan setakat bulan Ramadan ni kita kena jagalah semayang fardu berjemaah kita, kemudian berterusan sehingga selepas Ramadan. Jadi kalau satu orang yang jaga semayang fardu, Allah Ta'ala bagi dia 70 fardu. Tapi kalau dia jaga solat jemaah dengan takbiratul ihram, Allah kali lagi dengan 27 darjat, 27 kali. Jadi ulama dalam 27 ni, ulama ada 2-3 pandangan. Satu pandangan 27 kali, lagi satu perkiraan dikali dengan 27 kali ganda kan. Kita baca dalam fadilah solat tu, berapa juta dapat setengah. Ada 2 pandangan. Allah yang maklum perkiraan mana yang Allah Ta'ala pakai kan. Jadi rugilah orang yang tak semayang, tak jaga takbiratul ula. Jadi sepanjang Ramadan ni, saya pesan dengan diri saya dan tuan-tuan, marilah kita sama-sama jaga semayang fardu berjemaah kita di masjid. Kalau kita di kilang, di pejabat, mungkin kita tak dapat keluar kan. Berusahalah untuk menghidupkan solat berjemaah di pejabat kita tu kan. Kita kaki tangan kerajaan ke, atau kita kerja kilang tak boleh keluar, berusahalah untuk solat jemaah dalam pejabat tu kan. Azan dan ikamat. Azan dan ikamat. Azan sunnah. Azan itu sunnah. Kita baca fadilah solat kan, tentang seorang pengembala kambing. Dia nak pergi semayang berjemaah, berapa jauh dia nak pergi? Dia duduk di lembah gunung, di lembah bukit kan? Jauh daripada masjid, jauh daripada orang ramai. Dia cari rezeki dengan bela kambing. Tetapi bila masuk waktu solat, sunnah azan, dia azan dan kemudian dia diri solat sunat, kemudian dia iqamat dan dia solat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala begitu gembira dengan amalan dia. Jadi dia punya ganjaran bukan semayang seorang. Allah Ta'ala bagi dia ganjaran solat berjemaah tu, walaupun dia semayang seorang. Sebab sunnah azan dan ikamat. Jadi kalau kita di pejabat, di kilang,
tak dapat nak keluar pergi masjid, kita usahalah untuk hidupkan semayang berjemaah di tempat kerja kita. Sama macam sunnah orang yang solat di ladang dan di sawah mereka. Kan Maulana Zakaria kata, apalah salahnya jika sekiranya peladang-peladang para petani berkumpul di satu tempat dan kemudian mereka dirikan solat berjemaah. Jadi ganjaran pahala solat di ladang, solat di pejabat, dia azan, besar pahala dia. Sebab apa? Dia tak ada kemampuan nak datang ke masjid, tetapi dia telah mendirikan satu masjid kat situ. Mana sunnah amalan masjid telah didirikan. Jadi sepanjang Ramadan ni kita ambillah keberkatan untuk jaga solat fardu berjemaah kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan itu adalah bulan kesabaran dan ganjaran kesabaran adalah syurga. Bulan itu adalah bulan simpati, bulan yang ditambahkan rezeki kepada orang-orang yang beriman. Sesiapa yang memberi sesuatu kepada seseorang yang berpuasa untuk berbuka, maka pemberiannya itu merupakan pengampunan untuk dosa-dosanya dan kelepasan dirinya daripada neraka, dan dia mendapat ganjaran puasa orang tersebut tanpa mengurangkan sedikit pun daripada ganjaran dia. Para sahabat radhiyallahu anhum lalu berkata, bukanlah setiap orang daripada kami mempunyai sesuatu untuk diberi kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala itu kepada sesiapa sahaja yang memberikan walaupun sebiji tamar, ataupun seteguk air, ataupun sesisip susu kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Jadi para sahabat berkata, ya Rasulullah, bukanlah setiap orang daripada kami ini mempunyai sesuatu untuk diberi kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Maknanya nak menunjukkan daif sahabat pada waktu itu, kekayaan harta itu mereka tidak miliki. Sampai nak bagi orang buka puasa pun Nabi kata, kalau diberi walaupun sebiji tamar pun, itu pun tak ada. Maknanya susah sungguh lah. Susah sungguh sahabat ni. Susah dia tu mungkin tak sesusah kita. Susah-susah kita ni astro ada kat rumah kan. Miskin-miskin kita rumah ada astro kan. Jabatan Hal Ehwal Ma'in, Jabatan Hal Ehwal Baitul Mal nak pergi audit, miskin, susah, tapi astro ada juga kan. Jadi tahap susah kita ni bukanlah tahap susah para sahabat. Kita masih ada makan kan. Dalam keluarga semua daripada bapa sampai anak seorang satu telefon. Duit top up ada kan. Duit makan pula tak ada kan. Jadi susah kita ni bukanlah susah tahap gaban kan. Jadi susah para sahabat itu sungguh susah mereka itu. Sehingga sahabat kata, ya Rasulullah, Nabi kata, sesiapa yang memberi sesuatu kepada seseorang yang berpuasa untuk berbuka, maka pemberiannya itu merupakan maghfirah, yakni pengampunan untuk dosa-dosanya. Nabi kata, orang bagi orang makan puasa ni, tak kira berapa banyak dia bagi kan, dia bagi je, dia beli suatu benda makan, dia bagi orang puasa, maka itu merupakan maghfirah, pengampunan untuk dosa-dosanya. Dan Nabi sebut itu jaminan kelepasan dirinya daripada neraka. Allah bebaskan dia daripada neraka, dan dia mendapat ganjaran puasa orang tersebut tanpa mengurangkan sedikit pun daripada ganjarannya. Maka para sahabat ridwanullahu ajmain lalu berkata, ya Rasulullah, bukanlah setiap orang daripada kami mempunyai sesuatu untuk diberi kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Sahabat kata, ya Rasulullah, apa nak bagi ni? Itu pun kita tak ada. Nak bagi sikit pun tak ada. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala itu kepada sesiapa sahaja yang memberikan walaupun sebiji tamar, bisyakit tamrah, walaupun sebiji tamar, ataupun seteguk air, ataupun sesisip susu. Sisip ni dia sikit je, tak kenyang, sisip tak puas kan. Sesisip susu kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Kemudian bulan itu adalah satu bulan yang bahagian awalnya merupakan rahmat,
pertengahannya merupakan keampunan, dan akhirnya itu merupakan kelepasan daripada neraka. Sesiapa yang meringankan beban hamba-hambanya, pekerja-pekerjanya pada bulan itu, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilepaskan daripada azab api neraka. Jadi Nabi sebut sesiapa yang meringankan beban hamba-hamba dia. Maksudnya kita ada bekerja, kan? Kita tokek kedai, kita tokek kilang, kita tokek syarikat, kan? Kita ada ladang sawit 100 ekar, kita ada pekerja sampai 4, 50, 60 orang. Bulan puasa nak kait buah sawit, orang Malaysia tak mampu, tak tahan dah kan bulan puasa ni, ramai tak puasa ni, kan? Tapi kita ada pekerja kita Bangla, pekerja kita Indon, kena orang Islam, kan? Jadi Nabi sebut, Nabi kata kalau kita memiliki hamba-hamba kita, pekerja-pekerja kita, tapi bila masuk bulan Ramadan, kita beri sikit keringanan dekat dia, kan? Pasal kita tahu dia puasa, dia bangun sahur, dia makan, energi tak ada, energi dia, tenaga dia sikit. Bulan puasa ni tuan-tuan, bulan tidak produktif. Kalau dekat pejabat, dia bulan tak dia tak produktif. Kalau kat pejabat, semua fikir nak balik awal, kan? Pukul 12 nak ngantuk dah, nak tidur. Pukul 2 tu nak fikir tidur, pukul tengah hari dah fikir tidur dah, kan? Jadi bulan Ramadan memang tak produktif. Saya dekat pejabat pun bulan Ramadan tak nak mesyuarat, kan? Staff-staff semua datang, bos, bulan Ramadan ni tak payah mesyuarat, tak nak mesyuarat, kan? Sebab apa? Bulan Ramadan ni memang orang bangun awal. Kita bangun awal, isteri kita bangun lagi awal. Isteri kita bangun 4 pagi, ada 3:30 pagi, bangun nak panas lauk dan sebagainya. Jadi bulan Ramadan ni tidur tak cukup, rehat pun tak cukup, makan tu sekali. Jadi memang Allah jadikan bulan Ramadan ni untuk orang Islam fokus pada amal, khususiat fokus kepada amal, ibadat dan kesalehan. Urusan dunia kita tu kita apa? Kita turunkan sedikit, kita ringankan, kita beri depreciation, pengurunan sikit. Jadi Nabi sebut bagi orang yang memiliki pekerja, bila bulan Ramadan ni, kalau dia beri keringanan, dia meringankan beban hamba-hamba dia, kan? Gaji penuh lah, gaji jalan, tapi kerja setengah hari. Kita niat sedekah, kita ada kemampuan, kita niat sedekah, tak apalah, kita dah ambil kudrat dia, kita dah untung berpuluh-puluh ribu, ratus ribu berniaga, kita ambil kudrat dia. Apalah salahnya bila Ramadan tu kita apa? Kita bagi dia keringanan, setengah hari kerja, tapi gaji penuh. Gaji penuh. Bonus pun kita bayar sebelum raya. Kita bayar dia bonus, kita mampu bayar dia bonus. Bayar dia bonus sebelum raya. Kita tokeh. Jadi bila Nabi kata orang yang beri keringanan, sesiapa yang meringankan beban hamba-hamba dia, pekerja-pekerjanya pada bulan itu, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilepaskan daripada azab neraka. Itu pasal dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada satu hadis, sahabat telah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling Allah Taala cintai? Sahabat kata, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling Allah Taala cintai, paling Allah suka? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab, Nabi kata, manusia yang paling Allah Taala cintai adalah dia yang memasukkan kegembiraan dalam hati satu orang mukmin. Nabi sebut orang yang paling Allah sayang, dia adalah satu orang Islam yang masukkan kegembiraan dalam hati satu orang mukmin, ataupun dia melepaskan orang itu daripada apa-apa kesusahan dia, ataupun dia membayar mana-mana hutang dia. Maknanya orang ni tak mampu bayar hutang dia, dia berhutang, dia tak mampu bayar hutang. Jadi kita ada kemampuan, kita tahu dia sempit, dia dah tak mampu dah, kita bebaskan dia daripada beban hutang dia. Macam contoh, kita pergi kedai runcit. Saya selalu sebut, kadang kita pergi kedai runcit, kadang-kadang kita pergi kedai-kedai runcit dekat kampung ni Haji ni berniaga kedai runcit. Kita pergi kedai-kedai runcit dekat kampung ni,
Kita akan, kalau tak percaya, tanya toki-toki kedai uncit. Kadang-kadang ada orang-orang susah yang datang, dia beli keperluan dia pakai buku 35. Haji? Dia Haji tak ada hutang, tak ada. Beli cash semua. Jadi kadang-kadang kedai-kedai uncit ni dia pakai hutang. Dia pakai hutang. Jadi kadang berbulan-bulan tak bayar. Jadi kalau kalau sesekali kita pergi kedai, tanya toki kedai tu, ada tak satu orang ibu tunggal ke orang susah yang dia ambil barang kedai tapi berbulan-bulan tak bayar, tak mampu bayar. Jadi kita pun tanya, ada Haji, ini ada satu perempuan ibu tunggal kerja tukang sapu sekolah, dia dah dekat 2 bulan tak bayar ni, lebih kurang dalam RM100. Kita bayar, saya bayarkan untuk dia, dah tutup dia punya account, dan kita pun pergi. Tak bayar, kita ambil gambar Facebook, letak hari ni saya telah bayar. Kita pun ambil satu selfie, kita pun masuk dalam Facebook, Alhamdulillah hari ni saya sudah bayar satu janda punya belanja. Buat apa? Buat apa kita upload kesolehan yang kita buat, kan? Itu urusan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi balik kepada riwayat ini, Nabi kata, orang yang membebaskan hamba, dia meringankan beban-beban hambanya, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilepaskan daripada azab api neraka. Maka perbanyakkanlah pada bulan itu 4 perkara. 2 perkara yang dengannya kamu dapat meredakan Tuhan kamu, dan 2 perkara lagi yang tidak boleh tidak kamu perlukan. Adapun 2 perkara yang kamu dapat meredakan Tuhan kamu dengannya adalah penyaksian bahawa tidak ada Tuhan selain daripada Allah, yakni dengan ucapan kalimah la ilaha illallah, dan kamu memohon istighfar daripadanya. Manakala 2 perkara yang tidak boleh tidak kamu perlukan ialah memohon syurga daripada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan daripada api neraka. Sesiapa yang memberi minum kepada mana-mana orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya minum dari telagaku pada hari kiamat. Dengan sekali minum, dia tidak akan dahaga lagi sehinggalah dia dimasukkan ke dalam syurga. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi dan Ibnu Hibban dan yang lain-lain. Jadi insya-Allah tuan-tuan, apa yang telah kita dengar, sama-sama kita ambil iktibar, kita amal dan kita sampaikan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Zainab Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Rabbana ighfir lana wa liwalidain wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbirhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.